Datuk Speaker, terima kasih kerana mengizinkan saya mengambil bahagian usul menjunjung kasih ke atas Tita Diraja yang di-Pertuan Agong. Datuk Speaker, Puan Nol Azrini yang tinggal di Jalan Tun Ali di kawasan Parlimen Kota Melaka. Berumur 38 tahun, bekerja di sebuah hotel. Telah hilang kerja lebih daripada 6 bulan kerana hotel tutup. Bulan lepas, Puan Noh hubungi saya kerana bekalan makanan terputus. Sewaktu Puan Noh hubungi saya, dia sudah 3 hari hanya sekadar makan bubur kosong saja. Begitu juga dengan Encik Aziz yang tinggal di Jalan Bendahara Melaka. Sebelum tu bekerja sebagai pembantu di gerai makanan. Gerai makanan tutup kerana MCO. Lebih daripada 6 bulan tak ada kerja, tak ada pendapatan. Ada 3 orang anak. Semuanya masih belajar. Kadang-kadang satu hari hanya makan 1 kali saja. Sehingga kan dia terpaksa menggantung bendera putih untuk minta pertolongan. Apabila saya tahu, saya kejar ke bilik sewaan dia dan memberi sedikit bantuan kepadanya. Saya percaya ramai yang terpaksa menggantung bendera putih ini kerana mereka sengsara dalam hidup mereka akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Tetapi agak malangnya ialah mantan Perdana Menteri apabila melihat mereka yang susah gantung bendera putih, dia kata tidak perlu gantung bendera putih. Gantunglah bendera biru. Ini satu kenyataan yang sungguh jijik yang harus kita kutuk dengan sekeras-kerasnya. Ini menunjukkan mantan Perdana Menteri ini dia tidak tahu dan tidak sedar tentang kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat. Datuk Speaker, saya akan gunakan masa yang suntuk ini untuk berkongsi, membawa suara rakyat dalam Dewan yang mulia ini. Saya akan kongsi kisah-kisah yang sebenar yang telah saya dapat tahu, pengalaman saya dalam beberapa bulan ini. Dan saya harap kerajaan boleh mengambil berat tentang masalah dan juga keperitan yang dihadapi oleh rakyat. Datuk Speaker, saya sambung. Seorang uncle yang tinggal di Malim Jaya, namanya Uncle Tan. Masih lagi bekerja, sungguh pun sudah tiba masa untuk bersara kerana sudah umur 58 tahun. Dia jual mi sup di satu kedai makan. Gerai dia juga terpaksa ditutup kerana makanan yang disediakan oleh Uncle Tan ini tidak dapat habis dijual. Akhirnya dia mengalami kerugian. Dia memohon baku makanan pemulih. Saya luluskan, dia datang ke pejabat saya menerima baku makanan tersebut. Waktu dia datang mengambil baku makanan tersebut, dia tanya saya, bolehkah dia memohon lagi bulan depan? Saya kata kepada dia bahawa saya akan tanya kepada Menteri Kewangan kerana peruntukan 300,000 yang diberikan itu hanya sekadar cukup untuk saya bekalkan baku makanan untuk bulan ini saja. Jadi saya harap supaya Menteri Kewangan dapat jawab nanti. Datuk Speaker, bagi saya sebenarnya baku makanan ini bukannya penyelesaian jangka masa panjang kepada krisis ekonomi pada hari ini. Barangkali Menteri dia akan kata sekarang sektor ekonomi mungkin sudah buka semula. Tetapi saya nak tekankan di sini bahawa suasana ekonomi di luar sana masih lagi lembap. Kuasa beli rakyat masih lagi lemah. Sama ada rakyat tak ada wang untuk belanja ataupun mereka tidak berani nak belanja. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, apakah strategi kerajaan untuk merangsangkan ekonomi negara kita
dalam beberapa bulan ini yang kritikal ni. Datuk Speaker, daripada Malim Jaya sekarang saya pergi ke Majid Tanah Melaka. Keluarga Wong, dengan penuh ikhlas dan kesedihan saya hendak ucapkan tahniah. Ibu bapa keluarga ini umurnya 60 tahun. Dua-dua sudah bersara, ada 4 orang anak, berumur 23 tahun, 25 tahun, 28 dengan 30 tahun. Kesemuanya dijangkiti COVID-19. 5 daripada 6, Datuk Speaker. 5 daripada 6 ahli keluarga ini meninggal dunia semasa di ICU. Dan hanya hari ini hanya sekadar tinggal seorang anak hidup tanpa keluarga. Natra, intern saya, Datuk Speaker, tinggal di rumah pangsa. Apabila dia tahu jiran sebelahnya dijangkiti COVID-19, dia ambil inisiatif pergi ke CAC yang terdekat, minta nak buat saringan dengan seluruh ahli keluarganya. Pergi ke CAC. Sampai di sana, CAC minta dia balik. Dengan alasan konon dia tiada kontak rapat, tiada simptom. Suruh dia balik. Tetapi saya nak puji intern saya, Natra. Ya, dia ambil inisiatif pergi ke klinik swasta, buat saringan sendiri. Akhirnya sah. Seluruh ahli keluarganya disahkan positif COVID dan dia kuarantin diri di rumahnya. Tetapi bukannya semua penduduk di rumah pangsa tersebut ada kesedaran sedemikian ataupun mereka tidak mampu nak pergi ke klinik swasta untuk buat saringan. Akhirnya apa berlaku, Datuk Speaker? Lebih kurang 50 orang penduduk di rumah pangsa tersebut dijangkiti COVID-19. Dan akhirnya 4 orang mati kerana COVID-19. Dan sepatutnya ini dapat dielakkan. Mereka tak perlu mati jika saringan secara besar-besaran dijalankan. Saya tidak salahkan kaki tangan Kementerian Kesihatan. Ini bukan salah mereka. Mereka hanya ikut arahan. Yang saya tidak puas hati, yang saya nak kritik sekeras-kerasnya ialah DG Kementerian Kesihatan hanya degil dengan saringan bersasar saja. Sedangkan kita sudah maklum supaya kita sepatutnya jalankan saringan secara besar-besaran untuk mengelak perkara yang tidak diingini ini boleh berlaku lagi. Ya, Datuk Speaker. Saya berdasarkan kepada angka-angka yang kita lihat hari ini, barangkali kita mungkin ingat keadaan sekarang mungkin sudah bertambah baik kerana hampir 80% populasi dewasa telah divaksinasikan. Tetapi kita tidak boleh lekah. Ya, yang saya khawatir ialah outbreak mungkin tercetus lagi. Di mana saya lihat di beberapa negeri kadar penggunaan katil dan ICU masih melebihi 80%, tetapi kita sudah masuk ke fasa 2 pemulihan. Jadi saya khawatir jika kita tidak berjaga-jaga, sistem kesihatan akan runtuh lagi dan angka kematian mungkin akan meningkat semula. Sebab salah seorang pakar perubatan yang terunggul daripada negeri China, Profesor Chong Nansan ada mengatakan bahawa ramalan dia ialah pada Oktober, akhir Oktober ini Malaysia akan mengalami outbreak yang besar-besaran di mana dia jangka 10 orang warga Malaysia ada 1 orang akan dijangkiti COVID-19. Jadi saya ingin menyeru kepada KKM supaya pastikan ada langkah persediaan awal sekarang. Tambahkan peruntukan dengan segera, jangan tunggu sampai hilang kawalan baru hendak mengambil tindakan. Datuk Speaker, sekolah akan dibuka semula pada bulan Oktober. Tetapi yang kita lihat, banyak lagi sekolah-sekolah masih akan ditutup. Ya, ini artinya ramai lagi pelajar yang terpaksa di rumah mengikuti belajar secara online. Jadi,
bagi Encik Zaini yang tinggal di Taman Anika, yang saya percaya ramai keluarga mempunyai masalah yang sama seperti dia, di mana Encik Zaini ini adalah seorang anggota rela yang sedang bertugas di PPV. Dia ada 8 orang anak, semuanya masih belajar. Anak-anaknya hanya dapat mengikuti pelajaran selepas ibu bapa mereka balik daripada kerja menggunakan handphone yang ada pada ibu bapa mereka. Hanya 2 handphone saja. Sedangkan dia ada 8 anak yang masih belajar. Cuba bayangkan, anak sulung yang gunakan handphone, anak bongsu pula menangis di tepi kerana tak dapat gunakan handphone untuk belajar secara online. Jadi apabila saya tahu masalah dia, saya bawa satu komputer terpakai yang masih boleh pakai untuk beliau. Saya bawa ke rumah dia, saya tolong dia pasang. Semasa saya pasang komputer tersebut, dia minta saya datang ke parlimen tanya kepada Menteri Pendidikan, bilakah laptop yang dijanji-janjikan itu, kenapa belum sampai-sampai lagi? Jadi saya harap supaya Menteri Pendidikan dapat jawab soalan beliau. Datuk Speaker, Puan Saraswati pula baru saja melahirkan bayi pada bulan Julai. Sebelum tu dia sudah ada 2 orang anak. Keluarga terjejas pendapatan menurun 80% kerana MCO tak dapat kerja. Oleh kerana tak dapat kerja, tak ada pendapatan, tak boleh bayar sewa. Apa berlaku, Datuk Speaker? Hari ke-6 bayi itu dilahirkan, keluarga tersebut dihalau keluar oleh tuan rumah. Dia tak ada tempat pergi. Keluarga tersebut, mana mereka pergi? Pergi bermalam di pondok cuci kereta. Apabila saya dimaklumkan oleh penduduk di sana, saya kerja ke tempat sana, saya carikan satu bilik sewa sementara untuk mereka. Datuk Speaker, Puan Chin daripada Ujung Pasir pula, umur dia 61 tahun, warga Mas. Telefon saya ternangis-nangis untuk setengah jam. Minta pertolongan bantuan kewangan kerana tak mampu nak bayar sewa rumah, tak mampu nak bayar bil elektrik, bil air. Saya percaya ramai warga Mas menghadapi masalah yang sama. Puan Samala daripada Limbungan pula, mungkin dia dah lebih bertua, dia dapat cari kerja baru, Datuk Speaker. Tetapi apa yang malangnya berlaku kepada beliau? Tuan rumah dia, oleh kerana dia hutang sewa rumah tak dapat bayar, tuan rumah mengugut dia bayar sewa dengan mengkuncikan meter airnya supaya ugut dia bayar sewa rumah. Jadi saya nak mohon pandangan menteri, bagaimanakah kita hendak menyelesaikan masalah sewa tertunggak yang dihadapi ramai rakyat hari ini. Dan saya lihat di beberapa negara seperti di USA, di UK, di mana mereka telah perkenalkan undang-undang sementara ataupun moratorium terhadap pengusiran penyewa rumah. Jadi saya nak tanya, bolehkah kita di Malaysia buat begitu juga? Datuk Speaker, seorang penjaja cenderahati kerja di Bukit Sempol di kawasan pelancongan di negeri Melaka. Nama dia Mr. Ivan. Sudah 3 kali memohon GKP 1, 2, 3, 4. Tetapi mungkin kerana birokrasi sehingga hari ini tidak pernah sekali dilulus permohonan beliau. Jadi saya mohon supaya Kementerian Kewangan kurangkan birokrasi dan mempercepatkan proses permohonan mereka. Seorang pemuda pula ceburi dalam sektor logistik. Wabi tolong habiskan ya. Ya. Dah 3 minit ya. Ya, baik. Seorang pemuda mempunyai harapan yang cerah, ceburi dalam logistik, memberi banyak lori-lori untuk perniagaannya. Namanya Encik Leong. Oleh kerana MCO, lori tak dapat jalan, dia tak ada pendapatan, dia terpaksa pinjam wang untuk bayar gaji pekerja dan juga bayar pinjaman bank. Akhirnya kerana hutang keliling pinggang
dan dia mendapat tekanan yang amat besar. Datuk Speaker, apa sudah berlaku kepada Encik Leong ini? Bulan lepas, beliau membunuh diri. Mati. Ya, bunuh diri kerana tidak tahan lagi. Dan meninggalkan seorang ibu yang berusia 70 lebih tahun. Saya percaya ramai yang bunuh diri, ada yang sudah mula tidak siuman, termasuk mereka daripada pengusaha SME kerana pandemik COVID-19 ini. Jadi kita harus ingat, Datuk Speaker, SME adalah tunjang ekonomi negara. 97% daripada semua perniagaan di Malaysia ialah SME. Yang Berhormat dah lebih 4 minit tau. Ya, sikit saja. Terima kasih ya, Datuk Speaker. Tahun lepas masih mereka boleh tahan SME ini. Tapi tahun ini mereka sudah nyawa-nyawa ikan. Jadi saya nak tanya kepada Menteri Kewangan, apakah strategi baru yang kerajaan boleh lakukan untuk bantu SME supaya mereka tidak bankrupt? Akhir kata, Datuk Speaker, saya harap para menteri dan kerajaan, tolonglah, lihatlah penderitaan yang dihadapi oleh rakyat. Dengarlah suara rakyat. Kita lihat minggu lepas, 13 hari bulan September, Pakatan Harapan dengan kerajaan telah tanda tangani MOU transformasi dan kestabilan politik. Ini satu perkara yang baik di mana dapatlah kita selesaikan krisis politik bagi sementara waktu. Tetapi kita masih ada dua krisis besar, iaitu krisis kesihatan dan krisis ekonomi, di mana saya harap supaya semua parti politik kita boleh berganting bahu menyelesaikan dua masalah ini. Maka dengan ini saya mohon menyokong usul menjunjung kasih titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih, Datuk Speaker. Yang Berhormat Kota Melaka, terima kasih. Yang Berhormat Kota Samaran.